Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Maisarah binti Karulka, bersama ahli kumpulan saya iaitu Auni Salaha binti Muhammad Khair dan Hairul Nishad binti Ayub akan membentangkan hasil tugasan dua kami iaitu projek digital BMMB 1084 iaitu Asas Tata Bahasa Melayu. Pada hari ini, kami akan menganalisis tugasan 1 BMMB 1074 iaitu Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu, hak milik Emilia Kristina binti Azwan dan Nur Ain binti Mansur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Auni Salha binti Muhammad Khair. Baiklah, hari ini saya akan menerangkan tentang kesalahan ayat pada slide yang pertama. Mari kita lihat kesalahan ayat yang pertama, iaitu tiada kepastian mengenai asal-usul perkataan Melayu kerana sejarah kuno Asia Tenggara masih belum diselidiki secara mendalam. Baiklah, kesalahannya adalah penulis tersebut terlupa untuk menulis perkataan di antara perkataan kuno dan Asia. Dalam pembetulan ayat kita dapat lihat iaitu tiada kepastian mengenai asal-usul perkataan Melayu kerana sejarah kuno di Asia Tenggara masih belum diselidiki secara mendalam. Baiklah, mari kita lihat kesalahan ayat yang kedua iaitu namun begitu dipercayai bahawa bahasa Melayu telah digunakan di Kepulauan Melayu sejak lebih 1000 tahun lalu. Mari kita lihat pada pembetulan ayatnya ialah namun begitu ia. Pada kesalahan ayat, penulis tertinggal untuk menulis perkataan ia selepas koma. Baiklah, mari kita baca pembetulan ayat. Namun begitu, ia dipercayai bahawa bahasa Melayu telah digunakan di Kepulauan Melayu sejak lebih 1000 tahun lalu. Baiklah, seterusnya kesalahan ayat yang ketiga ialah tidak dapat dinafikan bahawa bahasa Melayu merupakan bahasa yang dikenali di tahap antarabangsa. Kesalahan ayatnya adalah di tahap. Sepatutnya adalah pada tahap ataupun pada peringkat. Sebagaimana pembetulan ayatnya adalah tidak dapat dinafikan bahawa bahasa Melayu merupakan bahasa yang dikenali pada peringkat antarabangsa. Pada peringkat itu adalah pembetulan ayat yang betul. Baiklah, kesalahan ayat yang seterusnya adalah sifat bahasa Melayu pada kelima-lima tahap ini adalah berlainan. Pada lebih sesuai jika kita gunakan dalam. Jadi kesalahan ayatnya adalah pada, jadi kita tukar kepada dalam. Pembetulan ayatnya adalah sifat bahasa Melayu dalam kelima-lima zaman ini adalah berlainan. Assalamualaikum, nama saya pula ialah Maisarah binti Karulka. Okey, untuk kesalahan seterusnya ialah penggunaan di dan ke. Okey, bagi ayat pertama iaitu bahasa Melayu bukan sahaja bertindak sebagai bahasa perantara, malah ia juga berperanan sebagai bahasa yang digunakan untuk menyebarkan agama Islam setelah agama Islam mula bertapak ke Kepulauan Melayu. Di sini kami lihat bahawa penggunaan ke adalah mempunyai kesalahan. Tetapi kami telah menambahbaikkan menjadi bahasa Melayu bukan sahaja bertindak sebagai bahasa perantara, malah ia juga berperanan sebagai bahasa yang digunakan untuk menyebarkan agama Islam setelah agama Islam mula bertapak di Kepulauan Melayu. Bagi ayat kedua juga kesalahan penggunaan di dan ke, iaitu sistem pemerintahan yang sederhana telah digantikan dengan sistem pemerintahan yang lebih maju sejak tibanya pedagang dari India di Kepulauan Melayu. Pembetulan ayatnya ialah sistem pemerintahan yang sederhana telah digantikan dengan sistem pemerintahan yang lebih maju sejak tibanya pedagang dari India ke Kepulauan Melayu. Bagi ayat seterusnya,
Ini bermaksud bahasa Melayu berperanan untuk menjadi alat penghubung di antara masyarakat setempat dengan orang-orang yang datang ke daerah Kepulauan Melayu. Kami menganalisis bahawa ayat tersebut mempunyai beberapa kesalahan dan setelah dipenambahbaikkan, kami dapati bahawa ayat yang sesuai untuk digunakan ialah hal ini terjadi apabila bahasa Melayu berperanan untuk menjadi alat penghubungan di antara masyarakat setempat dengan orang-orang yang datang ke daerah Kepulauan Melayu. Okey, kita pergi yang ke seterusnya ialah ayat dia. Antara ciri-ciri keistimewaan bahasa Melayu kuno ketika ini ialah ia tidak bersifat keterlaluan dan fleksibel yang mengizinkannya untuk menerima pengaruh luar. Pembetulan ayat dia, antara ciri. Jadi dekat sini antara ciri-ciri tu kita tak boleh guna. Jadi kita letakkan sahaja ciri, kata dasar dia. Kita tak boleh guna kata ganda. Jadi antara ciri keistimewaan bahasa Melayu kuno ketika ini ialah ia tidak bersifat keterlaluan dan fleksibel yang mengizinkannya untuk menerima pengaruh luar. Okey, yang seterusnya. Beberapa penemuan telah membuktikan kegunaan bahasa Melayu kuno ini, iaitu terdapat beberapa prasasti yang ditemui di Sumatera Selatan dan Pulau Bangka pada penghujung abad ke-7. Jadi, apa yang kita betulkan kat sini ialah beberapa penemuan telah dijumpai bagi membuktikan penggunaan bahasa Melayu kuno seperti penemuan beberapa prasasti yang ditemui di Sumatera Selatan dan Pulau Bangka pada penghujung abad ke-7. Jadi kita boleh tengok dekat sini, kita memperbetulkan ayat telah membuktikan kegunaan, kita betulkan jadi telah dijumpai bagi membuktikan penggunaan. Satu lagi ialah beberapa prasasti ni, beberapa tu dia dah menunjukkan banyak. Jadi prasasti ni pun dia juga menunjukkan banyak. Jadi itu menunjukkan yang kita ulang lah benda tu. Jadi kita buang prasasti tu, kita jadikan dia satu perkataan sahaja. Jadi dia jadi beberapa prasasti yang ditemui di Sumatera Selatan dan Pulau Bangka pada penghujung abad ke-7. Okey, yang seterusnya ialah penemuan ini membuktikan bahawa bahasa Melayu kuno berlatar belakangkan kosmopolitan dan internasional. Jadi kita betulkan dia. Penemuan ini membuktikan bahawa bahasa Melayu kuno berlatar belakangkan kosmopolitan dan internasional. Jadi kat sini kita boleh lihat ada kesalahan ejaan dan juga dia mengulang berlatar belakangan tu dia ulang. Kosmopolitan tu ada kesalahan ejaan, iaitu kosmopolitan ni dia menggunakan bahasa Inggeris. Jadi kita betulkan dia menjadi bahasa Melayu iaitu Cosmopolitan K. Yep. Baiklah, kesalahan ayat yang seterusnya adalah bahasa Melayu sangat mudah dan fleksibel untuk disesuaikan mengikut bahasa yang mempengaruhinya. Perkataan yang salah pada ayat tersebut adalah disesuaikan. Jadi, kita perlu gantikan perkataan disesuaikan menjadi disesuaikan. Sebagaimana dalam pembetulan ayat, bahasa Melayu sangat mudah dan fleksibel untuk disesuaikan mengikut bahasa yang mempengaruhinya. Baiklah, kesalahan ayat seterusnya adalah maka tidak hairanlah ia pernah menjadi bahasa yang diiktiraf oleh antarabangsa. Oleh antarabangsa dikurang sesuai, jadi kita tukar pada peringkat antarabangsa kerana antarabangsa ni dia merupakan peringkat atau tahap yang tinggi. Jadi kita letak pada peringkat antarabangsa jadi lebih sesuai berbanding kita menggunakan lepas oleh kata nama. Jadi kita lihat pada pembetulan ayat yang betul adalah maka tidak hairanlah ia pernah menjadi bahasa yang diiktiraf pada peringkat antarabangsa. Baiklah, mari kita lihat kesalahan ayat yang seterusnya adalah bahasa Melayu yang berciri mudah dilenturkan menyebabkan
pengaruh bahasa Sanskrit dapat diterima dan disesuaikan. Kesalahannya ada di perkataan dilenturkan, kerana dilenturkan diadakan, lepas tu menyebabkan pun adakan. Jadi kan tak cantik, perkataan tu tak sesuai, maka kita buang perkataan kan pada dilentur. Maka pembetulan ayat yang betul adalah bahasa Melayu yang berciri mudah dilentur menyebabkan baru sesuai, iaitu pengaruh bahasa Sanskrit dapat diterima dan disesuaikan. Baiklah, mari kita beralih kepada kesalahan ayat yang seterusnya adalah terdapat beberapa bukti yang dapat menyokong mengapa bahasa Sanskrit mudah diserap masuk ke dalam bahasa Melayu iaitu pengaruh tulisan atau aksara Pallava dan Devanagari. Baiklah, kesalahannya pada perkataan mengapa. Dan iaitu kita lihat mengapa kurang sesuai digunakan, kerana mengapa merupakan kata tanya. Mengapa, bagaimana, apakah, kata tanya. Jadi kita gantikan dengan mengapa dengan perkataan sebab. Jika kita lihat ayat tersebut, iaitu kurang sesuai digunakan. Kerana ayat tersebut akan menjadi tidak gramatis, tidak cantik dan mungkin akan kurang difahami oleh pembaca. Jadi kita tukar perkataan iaitu kepada ialah kerana dikata sebab. Sebab kita menyokong dengan kerana apa. Okey, bagi kesalahan ayat seterusnya ialah oleh disebabkan bahasa Sanskrit inilah wujudnya penggunaan tulisan yang seragam dan penambahan kosakata ke dalam bahasa Melayu. Di sini kami melihat bahawa oleh disebabkan itu adalah salah dan penggunaan penanda wacana yang setepatnya ialah oleh hal yang demikian. Dan wujudnya kami telah menjadikannya ia sebagai mewujudkan, iaitu ayat yang lengkap ialah oleh hal yang demikian, bahasa Sanskrit ini telah mewujudkan penggunaan tulisan yang seragam dan penambahan kosakata ke dalam bahasa Melayu kuno. Ayat yang seterusnya, antara contoh perkataan bahasa Melayu yang asalnya merupakan bahasa Sanskrit ialah Shukashita, Adhava, Karana dan sebagainya. Bagi ayat ini kami mendapati terdapat kesalahan pada perkataan asalnya dan merupakan. Ia sepatutnya ditulis seperti antara contoh perkataan bahasa Melayu yang berasal daripada bahasa Sanskrit ialah Shukashita, Adhava, Karana dan sebagainya. Seterusnya, oleh itu, tulisan yang digunakan bagi urusan persuratan ketika zaman tersebut ialah tulisan Pallava. Di sini kami mendapati bahawa terdapat perkataan yang berganda iaitu tersebut. Oleh itu, penambahbaikannya ialah kita membuang salah satu perkataan. Iaitu oleh itu, tulisan yang digunakan bagi urusan persuratan ketika zaman tersebut ialah tulisan Pallava. Ayat yang terakhir bagi ini ialah orang kebanyakan tidak mendapat akses yang mencukupi untuk belajar membaca dan menulis. Orang kebanyakan adalah salah. Namun, setelah dipenambah baik, dia akan menjadi kebanyakan orang tidak mendapat akses yang mencukupi untuk belajar, membaca dan menulis. Okey, yang seterusnya ialah semasa zaman purba, orang-orang Melayu menggunakan huruf-huruf yang tertua iaitu huruf yang menyerupai huruf-huruf rencong atau rencang. Jadi apa yang kita betulkan ialah semasa zaman purba, orang Melayu menggunakan huruf yang tertua iaitu huruf yang menyerupai huruf rencong atau rencang.
Jadi huruf-huruf tu, kata ganda huruf-huruf tu kita betulkan dia menjadi kata dasar sahaja, iaitu huruf-huruf. Seterusnya ialah, selain tulisan ini, terdapat beberapa tulisan yang turut serta digunakan oleh orang-orang Melayu ketika itu, iaitu tulisan Palava dan tulisan Kawi. Jadi kita betulkan, selain tulisan ini, terdapat beberapa tulisan yang turut digunakan oleh orang-orang Melayu pada ketika itu, iaitu tulisan Palava dan tulisan Kawi. Jadi turut serta ni kita buangkan serta, kita hanya letak perkataan turut sahaja. Dan juga kita menambah perkataan pada di ayat tersebut, pada ayat tersebut. Okey, yang seterusnya, tulisan-tulisan ini ditulis oleh orang-orang Melayu kuno di atas kulit-kulit kayu, daun-daun lontar, kepingan-kepingan logam dan pada batu-batu bersurat. Pembetulan ayat, tulisan-tulisan ini ditulis oleh orang Melayu kuno di atas kulit kayu, daun lontar, kepingan logam dan pada batu bersurat. Jadi dekat sini kita letak perkataan kata dasar dia sahaja. Kita tak letak kata ganda. Okey, kemudian asalnya huruf Vangi ataupun Wengi yang dibawa oleh orang-orang India ini lah yang dibawa masuk sebelum ia bertukar nama menjadi huruf Kawi. Jadi pembetulan ayat, pada asalnya huruf Vangi ataupun Wengi yang dibawa oleh orang India inilah yang dibawa masuk sebelum ia bertukar nama menjadi huruf Kawi. Jadi kat sini kita betulkan asalnya, kita betulkan menjadi pada asalnya, dan kita orang-orang India kita hanya letakkan orang India sahaja. Baiklah, mari kita lihat kesalahan ayat yang berikut. Iaitu tulisan Kawi ini juga masih berpengaruh meski sudah tamat zaman kegemilangan bahasa Melayu kuno. Perkataan yang salah pada ayat tersebut adalah meski, menyebabkan ayat tersebut tergantung dan tidak lengkap. Jadi kita tukar perkataan meski menjadi meskipun. Sebagaimana dalam pembetulan ayat adalah tulisan Kawi ini juga masih berpengaruh meskipun sudah tamat zaman kegemilangan bahasa Melayu kuno. Ayat yang seterusnya adalah bahasa Melayu mengalami banyak perubahan sejak pengaruh agama Islam semakin meluas di alam Melayu, terutamanya dari segi kosakata, struktur ayat dan bentuk tulisan. Jadi perkataan yang salah di sini adalah sejak. Jadi kita tukar perkataan sejak menjadi semenjak. Sejak pengaruh agama Islam semakin luas. Semenjak bermaksud semenjak dahulu kala. Semenjak pengaruh agama Islam semakin meluas. Perkataan alam adalah merupakan kesalahan ejaan, dan ejaan yang betul adalah A kecil menjadi A besar. Dari segi kosakata adalah kesalahan dari menjadi kita tukar kepada daripada, kerana dari adalah kerana dari boleh digunakan untuk arah, tempat dan masa sahaja. Dari segi tidak boleh digunakan. Maka kita betulkan ayat tersebut menjadi bahasa Melayu mengalami banyak perubahan semenjak pengaruh agama Islam semakin meluas di alam Melayu, terutamanya daripada segi kosakata, struktur ayat dan bentuk tulisan. Baiklah, kesalahan ayat yang seterusnya adalah oleh kerana pengaruh agama Islam yang terlalu luas dan semakin kuat telah menyebabkan bahasa Melayu klasik mempunyai ciri-ciri yang khusus dan tersendiri. Baiklah, perkataan yang salah di sini adalah penanda wacana. Untuk pengetahuan semua, oleh kerana kita tidak boleh menggunakan perkataan tersebut kerana salah, perkataan tersebut salah, tiada dalam kamus Dewan Bahasa dan Pustaka. Maka kita perlu tukar perkataan oleh kerana menggunakan oleh sebab. Kalau kita nak guna perkataan kerana,
Kita guna perkataan kerana sahaja, tak boleh tambah oleh. Mari kita lihat pembetulan ayat yang betul adalah oleh sebab pengaruh agama Islam yang terlalu luas dan semakin kuat, ia telah menyebabkan bahasa Melayu klasik mempunyai ciri-ciri yang khusus dan tersendiri. Baiklah, semakin kuat koma, kesalahan di situ. Kita mesti koma, ia telah menyebabkan. Kalau kita lihat pada kesalahan ayat tersebut, oleh kerana pengaruh agama Islam yang terlalu luas dan semakin kuat telah menyebabkan, jadi kita tukarkan di situ, kita tambah ia telah menyebabkan. Ia dia menunjukkan situasi pengaruh agama Islam yang terlalu kuat tu. Maka ayat tersebut akan menjadi lebih gramatik. Selain itu, terdapat juga kesalahan bagi ayat. Mengikut kajian sejarah, bahasa Melayu klasik menempuh kemajuan yang lebih berbanding bahasa Melayu kuno. Kami mendapati bahawa terdapat perkataan yang tertinggal yang tidak ditulis dan kami telah menambahkannya dengan menambahkan perkataan maju. Menjadi, mengikut kajian sejarah, bahasa Melayu klasik menempuh kemajuan yang lebih maju berbanding bahasa Melayu kuno. Selain itu, bahasa Melayu klasik gemilang dengan merentasi 3 kerajaan ketika itu, iaitu Kerajaan Melaka, Kerajaan Aceh dan juga Kerajaan Johor Riau. Bagi perkataan ini, perkataan dengan amat tidak sesuai dan kami telah menggantikannya kepada apabila, dan 3 kerajaan tidak boleh digunakan. Kita mestilah meletakkan kepada 3 buah kerajaan. Ia akan menjadi ayat bahasa Melayu klasik gemilang apabila merentasi 3 buah kerajaan pada ketika itu, iaitu Kerajaan Melaka, Kerajaan Aceh dan juga Kerajaan Johor Riau. Seterusnya, pengaruh bahasa asing pada bahasa Melayu tidak terhenti setakat di zaman bahasa Melayu kuno sahaja. Penggunaan perkataan pada amat tidak sesuai. Malah kita perlu menggunakan kepada penggunaan kata dalam, iaitu pengaruh bahasa asing dalam bahasa Melayu tidak terhenti setakat di zaman bahasa Melayu kuno sahaja. Selain itu, bahasa Melayu klasik juga menerima beberapa pengaruh bahasa juga. Penggunaan juga tidak sesuai. Malah kita hanya perlu menggugurkannya atau membuangkan perkataan juga itu sahaja, iaitu bahasa Melayu klasik juga menerima beberapa pengaruh bahasa. Okey, selanjutnya ialah dapat dilihat secara ketara bahawa lorat yang digunakan oleh golongan istana tidak difahami oleh orang Jawa kebanyakannya. Pembetulan ayat, hal ini dapat dilihat dengan ketara bahasa lorat yang digunakan oleh orang istana tidak difahami oleh orang Jawa kebanyakan. Maaf, ada sedikit kesalahan di situ yang sepatutnya hanya ada satu A sahaja. Okey, dekat sini apa yang kita betulkan ialah penanda wacana. Dapat itu kita tambahkan di depan dia, kita tambahkan penanda wacana hal ini. Okey. Seterusnya ialah huruf-huruf pegon merupakan huruf-huruf Arab yang telah diubah suai untuk menulis bahasa Jawa. Jadi pembetulan ayat dia, huruf pegon merupakan huruf Arab yang telah diubah suai untuk menulis bahasa Jawa. Jadi apa yang kita betulkan di sini ialah huruf dan huruf lah. Jadi huruf-huruf tu kata ganda dia kita jadikan huruf sahaja, kata dasar. Yang seterusnya ialah bahasa Melayu sentiasa menerima pengaruh bahasa asing disebabkan ia mudah dilenturkan dan disesuaikan mengikut bahasa. Pembetulan ayat dia,
Bahasa Melayu sentiasa menerima pengaruh bahasa asing disebabkan ia mudah dilenturkan dan disesuaikan mengikut bahasa. Jadi ada kesalahan ejaan, disuaikan menjadi disesuaikan. Yang seterusnya ialah setibanya mereka di negeri-negeri ini, berlakunya pertembungan bahasa Jawa dan bahasa-bahasa tempatan yang menyebabkan pengaruh bahasa Jawa akhirnya meresap masuk ke dalam bahasa Melayu. Jadi pembetulan ayat dia, setibanya mereka di negeri-negeri ini, maka berlakulah pertembungan bahasa Jawa dan bahasa-bahasa tempatan yang menyebabkan pengaruh bahasa Jawa akhirnya meresap masuk ke dalam bahasa Melayu. Jadi kita hanya menambah perkataan maka di ayat tersebut. Baiklah, kesalahan ayat yang seterusnya adalah bahasa Jawa yang ditulis menggunakan bahasa huruf Arab yang asal dianggap tidak lazim. Maka perkataan yang salah di sini adalah yang kita kena buang perkataan yang selepas itu perkataan bahasa huruf Arab. Huruf dan bahasa adalah dua benda yang berlainan tapi saling berkaitan. Maka kita sewajarnya lah membuang perkataan bahasa kerana kurang sesuai untuk digunakan dalam ayat ini, dan perkataan asal kita kena tambahnya untuk menunjukkan situasi bahasa Arab ditulis menggunakan huruf Arab. Jadi nya tu untuk berkaitkan dengan perkataan di atas tersebut. Sebagaimana dalam pembetulan ayat adalah bahasa Jawa ditulis menggunakan huruf Arab yang asalnya dianggap tidak lazim. Baiklah, kesalahan ayat yang seterusnya adalah oleh kerana itu huruf pegon ini hanya digunakan oleh penganut agama Islam yang taat terutamanya di pusat pengajian agama. Sebagaimana yang saya telah beritahu sebentar tadi, perkataan oleh kerana kita tidak boleh menggunakannya, kita perlu menggantikan dengan oleh sebab. Oleh sebab itu disebabkan ayat tersebut menggunakan itu di belakang kerana, jadi kita gantikan perkataan kerana dengan perkataan sebab. Jika kita nak guna perkataan kerana, kita tidak boleh menambah perkataan oleh di hadapan kerana. Kerana tu dia telah memberitahu kerana, sebab mengapa. Baiklah, pembetulan ayatnya adalah oleh sebab itu huruf pegon ini hanya digunakan oleh penganut agama Islam yang taat terutamanya di pusat pengajian Islam. Baiklah, kesalahan ayat yang seterusnya adalah selain daripada pengaruh bahasa Jawa, bahasa Melayu Klasik juga menerima pengaruh Islam. Baiklah, kesalahan ayat di perkataan tersebut adalah pegaruh. Kesalahan ejaan. Tidak wujud lagi lah perkataan pegaruh. Jadi kita perlu gantikan pegaruh dengan tambah perkataan tambah huruf N di antara I dengan G. Maka dia akan jadi pengaruh. Baiklah, kesalahan ayat yang berikut adalah mari kita baca ayat ini terlebih dahulu, iaitu pada mulanya penyebaran agama Islam hanya dilakukan oleh kebanyakan pedagang yang datang berdagang di tanah Melayu seperti pedagang Arab, Cina, India dan Parsi. Baiklah, kita perlu menukar perkataan kebanyakan pedagang. Kerana kurang sesuai, maka kita gantikan dengan perkataan pedagang. Lebih gramatis, lebih cantik ayat itu, dan di tanah Melayu. Sepatutnya kita gantikan perkataan di dengan ke, kerana mereka datang dari negara yang lain seperti datang daripada Arab, datang daripada China, datang daripada India dan Parsi. Maka mereka datang berdagang ke tanah Melayu. Kesalahan ayat seterusnya ialah
penggunaan kata ganda, iaitu tidak lama kemudian kerajaan-kerajaan Islam di Tanah Melayu mula bertindak dalam penyebaran agama Islam melalui proses perkahwinan, perdagangan, tempatan dan penaklukan. Di sini mereka telah menggunakan penggunaan kata ganda iaitu kerajaan-kerajaan Islam di Tanah Melayu. Sepatutnya kerajaan-kerajaan ini tidak boleh digunakan kata ganda. Malah kita hanya menggantikannya kepada kerajaan, iaitu tidak lama kemudian kerajaan Islam di Tanah Melayu mula bertindak dalam penyebaran agama Islam melalui proses perkahwinan, perdagangan tempatan dan penaklukan. Seterusnya, sebelum kedatangan Aceh di Sumatera menjadi pusat penyebaran agama Islam, Kesultanan Melayu Melaka terlebih dahulu mengambil peranan tersebut sebelum ia jatuh di tangan penjajah. Ia jatuh di tangan penjajah. Penggunaan kata di itu adalah salah. Kita akan menggunakan penggunaan kata ke, iaitu ia jatuh ke tangan penjajah. Bagi ayat penuh, sebelum Kesultanan Aceh di Sumatera menjadi pusat penyebaran agama Islam, Kesultanan Melayu Melaka terlebih dahulu mengambil peranan tersebut sebelum jatuh ke tangan penjajah. Seterusnya, oleh itu marilah bersama-sama mendalami dan menghayati perjalanan perkembangan bahasa Melayu yang merentasi pelbagai zaman agar kita dapat membezakan perbezaan di antara kosakatanya dan dapat menonjolkan keunikan bahasa ini melalui pertuturan kata. Okey, di sini kita melihat marilah bersama-sama siapa yang kita mengajak. Oleh itu kita perlulah menggunakan kosakata ganti nama diri, iaitu oleh itu marilah kita bersama-sama mendalami dan menghayati perjalanan perkembangan bahasa Melayu yang merentasi pelbagai zaman agar kita dapat membezakan perbezaan di antara kosakatanya dan dapat menonjolkan keunikan bahasa ini melalui pertuturan kita. Okey, kemudian kesalahan ayat. Bahasa Melayu klasik telah dipengaruhi oleh bahasa Jawa apabila wujudnya beberapa faktor yang berlaku penyebaran bahasa Jawa dalam bahasa Melayu. Pembetulan ayat. Bahasa Melayu klasik telah dipengaruhi oleh bahasa Jawa apabila wujudnya beberapa faktor semasa penyebaran bahasa Jawa dalam bahasa Melayu. Jadi dekat sini terdapat kesalahan ejaan, tertinggal A. Jadi kita betulkanlah dipengaruhi. Seterusnya, antara faktornya ialah terdapatnya pertempatan orang Jawa pada zaman itu seperti Kampung Jawa dan juga Parit Jawa. Jadi pembetulan ayat, apa yang kita betulkan ialah antara faktornya ialah terdapat pertempatan orang Jawa iaitu Kampung Jawa dan Parit Jawa. Jadi kita ringkaskan ayat mereka. Yang seterusnya, faktor tersebut merupakan faktor utama kerana dengan pertempatan dapat diketahui bahawa ia menjadi satu bukti awal kewujudan bahasa Jawa pada zaman tersebut. Pembetulan ayat, ia merupakan faktor utama kerana dengan adanya pertempatan ini, ia akan menjadikan satu bukti awal kewujudan bahasa Jawa semasa zaman tersebut. Jadi faktor tersebut tu kita tukarkan menjadi ia sebab ayat yang sebelum ni kita dah bagi tahu, kita dah terangkan. So jadi kita letak ia sahaja. Perkataan yang kita betulkan lagi ialah dapat diketahui bahawa kita tukarkan menjadi adanya dan perkataan pada kita tukarkan menjadi semasa zaman tersebut. Kemudian dalam bahasa Jawa juga terdapat lorat mengikut tahap sosial masing-masing. Pembetulan ayat dia. Di samping itu,
Bahasa Jawa juga mempunyai pelbagai lorat mengikut tahap sosial masing-masing. Jadi dalam tu kita buang, kita tambah penanda wacana di samping itu. Seterusnya perkataan yang kita betulkan ialah terdapat, kita jadikan dia mempunyai pelbagai. Baiklah, kesalahan ayat yang seterusnya adalah tetapi dapat disimpulkan bahawa loghat dalam golongan istana adalah lebih sukar kerana sukar difahami dan penggunaan kosakata yang sukar dan aras tinggi digunakan. Perkataan sukar banyak diulang dalam ayat ini. Maka kita sebenarnya tidak mengulang perkataan yang sama dalam satu ayat. Tetapi kurang sesuai digunakan, maka kita perlu menukar perkataan tersebut dengan penanda wacana yang lebih sesuai seperti oleh hal yang demikian, hal ini dapat disimpulkan. Tetapi kita gantikan dengan perkataan tersebut. Seterusnya sukar, kita gantikan dengan ia susah untuk. Jadi kita tidak mengulang perkataan yang sama, berulang kali. Seterusnya kosakatanya sukar, kita gantikan dengan perkataan dengan yang inilah, dengan kosakatanya yang digunakan juga adalah sukar dan beraras tinggi. Dan aras tinggi kita tambah imbuhan ber di hadapan aras, maka ayat yang betul akan menjadi oleh hal yang demikian, hal ini dapat disimpulkan bahawa loghat dalam golongan istana adalah lebih sukar kerana ia susah untuk difahami dan penggunaan kosakatanya yang digunakan juga adalah sukar dan beraras tinggi. Baiklah, kesalahan ayat yang seterusnya adalah mari kita baca ayat ini tersebut. Dapat dinyatakan bahawa bahasa Jawa ini membawa kepada keunikan dari segi kosakata, struktur ayat dan lain-lain. Maka kita tukar perkataan dapat dinyatakan dengan penanda wacana yang lebih sesuai, iaitu hal ini dapat menyatakan. Jadi ayat tersebut akan menjadi lebih gramatis dan lebih cantik. Dari pula kita gantikan dengan perkataan daripada kerana dari hanya boleh digunakan untuk arah, masa dan tempat sahaja. Jadi kita tukarkan dengan perkataan daripada, menjadikan pematuran ayatnya adalah hal ini dapat menyatakan bahawa bahasa Jawa ini membawa keunikan daripada segi kosakata, struktur ayat dan lain-lain. Baiklah, kesalahan ayat yang seterusnya adalah umumnya mengetahui bahawa bahasa Jawa mempunyai aksara tersendiri daripada huruf Pallava dan huruf Pegon yang membawa kepada pengubahsuaian daripada huruf Arab. Umumnya mengetahui perkataan tersebut kurang sesuai untuk digunakan dalam ayat. Dalam percakapan boleh digunakan, maka kita ubah. Dalam penulisan kita ubah perkataan umumnya mengetahui dengan secara umumnya. Secara umumnya, bahasa Jawa mempunyai aksara tersendiri daripada huruf Pallava dan huruf Pegon yang membawa kepada pengubahsuaian huruf-huruf Arab. Di samping itu, terdapat juga kesalahan pada ayat. Selain itu, dapat diketahui juga di beberapa buah kawasan seperti Benting, Jawa Barat dan lain-lain berkomunikasi dengan bahasa Jawa. Kami mendapati bahawa ayat tersebut mempunyai kesalahan dan kami telah menambahbaikkan menjadi selain itu, terdapat beberapa buah kawasan seperti Benting, Jawa Barat dan lain-lain yang telah menggunakan bahasa Jawa untuk berkomunikasi. Ayat seterusnya, dapat disimpulkan bahawa dua zaman tersebut iaitu bahasa Melayu kuno dan bahasa Melayu klasik mempunyai zaman kegemilangan mereka tersendiri untuk memerintah kerajaan. Di sini kami mendapati bahawa ayat tersebut tergantung dengan penggunaan hadapannya ialah dapat disimpulkan. Dan kami telah menambahbaikkan dengan menambahkan beberapa ayat iaitu hal ini dapat disimpulkan bahawa
dua zaman tersebut iaitu bahasa Melayu kuno dan bahasa Melayu klasik mempunyai zaman kegemilangan mereka tersendiri untuk memerintah kerajaan. Seterusnya, diketahui lagi bahawa dua zaman tersebut merupakan zaman kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Melayu Melaka. Dan kami telah menambahbaikkan menjadi dua zaman seterusnya pula, ialah zaman kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Melayu Melaka. Selanjutnya, kesalahan ayat. Selain itu, bahasa Melayu kuno dan bahasa Melayu klasik mempunyai perbezaan dari pelbagai aspek seperti sistem tulisan, kosakata, tata bahasa dan struktur kata. Pembetulan ayat. Selain itu, bahasa Melayu kuno dan bahasa Melayu klasik mempunyai pelbagai perbezaan daripada aspek sistem tulisan, kosakata, tata bahasa dan struktur kata. Jadi apa yang kita betulkan kat sini ialah perkataan perbezaan dari pelbagai, kita betulkan dia menjadi pelbagai perbezaan daripada. Okey, perkataan daripada tu, dari tu kita tak sesuai kita gunakan dalam ayat ni sebab dari tu dia sesuai untuk masa, tempat. Seterusnya ialah umumnya mengetahui bahasa Melayu purba telah ditukar menjadi bahasa Melayu kuno pada zaman tersebut. Jadi pembetulan ayat, secara umumnya bahasa Melayu purba telah ditukarkan menjadi bahasa Melayu kuno pada zaman tersebut. Jadi kita tukarkan perkataan umumnya mengetahui menjadi penanda wacana secara umumnya. Seterusnya, dapat dinyatakan lagi bahawa kedatangan sebuah kerajaan yang besar mampu membawa pengaruh yang kuat kepada sesebuah kawasan tersebut. Pembetulan ayat, hal ini didapati bahawa kedatangan sebuah kerajaan yang besar mampu membawa pengaruh yang kuat kepada sesebuah kawasan. Jadi kita tukarkan perkataan dapat dinyatakan lagi menjadi hal ini didapati. Baiklah, ayat yang seterusnya juga mempunyai kesalahan. Mari kita analisis ayat tersebut, iaitu jelas seperti yang diketahui bahasa Melayu kuno ialah bahasa Nusantara yang berkembang pada abad ke-7 sehingga abad ke-13, iaitu ketika zaman peralihan Hindu-Islam. Kesalahannya adalah pada penanda wacana, jelas seperti yang diketahui. Penanda wacana ini tidak digunakan oleh jarang-jarang digunakan dan tidak sesuai untuk digunakan dalam penulisan. Maka kita ubah kepada penanda yang lebih sesuai, iaitu jelaslah bahawa. Maka ayat yang betul adalah jelaslah bahawa bahasa Melayu kuno ialah bahasa Nusantara yang berkembang pada abad ke-7 sehingga abad ke-13, iaitu ketika zaman peralihan Hindu-Islam. Baiklah, mari kita analisis ayat yang berikut pula. Oleh itu, banyak agama-agama Hindu-Buddha seperti Dharma yang disebarkan oleh pedagang-pedagang yang datang ketika itu. Baiklah, kesalahannya adalah banyak agama-agama. Banyak menunjukkan bilangan yang sangat banyak. Agama-agama juga menunjukkan bilangan yang sangat banyak. Maka kita tidak boleh menggunakan banyak dengan agama-agama. Kerana banyak tidak boleh bertemu dengan banyak. Jadi kita tukar banyak agama ataupun kita boleh guna agama-agama. Kita tidak boleh menggunakan banyak agama-agama. Jadi kesalahan akan berlaku di situ. Jadi pembetulan ayat yang betul adalah oleh itu banyak agama Hindu-Buddha seperti Dharma yang disebarkan oleh pedagang-pedagang yang datang ketika itu. Ayat yang berikut adalah bahasa Melayu kuno ini hadir dua gelombang, iaitu sekitar 2500 sebelum Masihi dan juga 1500 sebelum Masihi. Kesalahannya adalah pada hadir dua gelombang. Apa yang hadir dalam dua gelombang?
Jadi kita tambah perkataan dalam di antara hadir dan dua. Kerana bila kita tidak menambah perkataan hadir, dia akan menjadi perkataan tersebut akan menjadi perkataan yang tergantung dan tidak sesuai digunakan dalam penulisan, maka akan menjadi kurang. Jadi kita tambah perkataan dalam di antara hadir dan dua. Maka ayat yang betul adalah bahasa Melayu kuno ini hadir dalam dua gelombang, iaitu sekitar 2500 sebelum Masihi dan juga 1500 sebelum Masihi. Seterusnya ialah antara yang bertutur bahasa Melayu kuno ialah Kepulauan Riau, Semenanjung Tanah Melayu dan Sumatera. Siapa yang bertuturkannya? Ayat ini tergantung. Oleh itu kita perlu menambahbaikkan dengan penambahan perkataan masyarakat, iaitu antara masyarakat yang bertutur menggunakan bahasa Melayu kuno ialah masyarakat Kepulauan Riau, Semenanjung Tanah Melayu dan Sumatera. Seterusnya, juga faktor mudah diterima bahasa tersebut kerana bentuk dan struktur kata tidak sukar berbanding dengan bahasa lain seperti bahasa Jawa dan sebagainya. Ayat ini juga tergantung dan kita telah menambahbaikkan dengan faktor yang menyebabkan bahasa tersebut mudah diterima ialah bentuk dan struktur kata yang tidak sukar berbanding dengan bahasa lain seperti bahasa Jawa dan sebagainya. Seterusnya, umumnya dalam pengaruh bahasa Sanskrit ini terdiri dengan 3 sistem tulisan iaitu Pallava, Rencong dan Kalp. Penggunaan kata dengan amat tidak sesuai dan kita perlu menggantikannya dengan perkataan daripada, iaitu umumnya pengaruh bahasa Sanskrit ini terdiri daripada 3 sistem tulisan iaitu Pallava, Rencong dan Kalp. Kemudian kita pergi kepada kesalahan ayat yang seterusnya. Antara batu bersurat, kedukan bukit, talang tua, kotak kapur dan karam berahi dan sebagainya. Pembetulan ayat, antara batu bersurat yang ditemui ialah kedukan bukit, talang tua, kotak kapur dan karam berahi dan sebagainya. Kat sini kami menambah perkataan yang ditemui ialah, sebab dia punya kesalahan ayat, dia punya ayat tu kurang tepat lah. Jadi kita betulkan, kita tambah perkataan yang ditemui ialah. Seterusnya, lain daripada itu, awalan ber menjadi mar dalam sebutan bahasa Melayu kuno. Pembetulan ayat, selain daripada itu, awalan ber menjadi mar dalam sebutan bahasa Melayu kuno. Jadi lain daripada itu, kita tukarkan menjadi penanda wacana selain daripada itu. Kemudian, jelaslah pengaruh Arab dan agama Islam sangat berkembang pada masa itu di Nusantara. Pembetulan ayat, jelaslah pengaruh Arab dan agama Islam telah berkembang pada masa itu di Nusantara. Jadi perkataan sangat saya buang, kami letakkan perkataan telah. Sekarang marilah kita analisis dua kesalahan ayat yang terakhir, iaitu ia dapat dibuktikan apabila menjumpai 3 buah batu bersurat yang berlainan kawasannya seperti di Pagaruyung, Minieh 7 dan juga di Kuala Berang. Kesalahan perkataan yang ada dalam ayat tersebut adalah apabila menjumpai. Jadi kita tukarkan perkataan tersebut menjadi lebih gramatis, iaitu ia dapat dibuktikan apabila 3 buah batu bersurat yang berlainan kawasan dijumpai di Pagaruyung, Minieh 7 dan juga di Kuala Berang.
Dan kesalahan ayat yang terakhir adalah kesemua hikayat ini menerangkan akan cerita-cerita dahulu serta mereka menggunakan perkataan yang unik dan juga memiliki keistimewaan yang tersendiri dalam kosakata mereka. Jadi dalam ayat ini kesalahannya adalah akan cerita-cerita, akan tidak boleh digunakan. Jadi kan tidak boleh digunakan, kurang sesuai digunakan dalam perkataan ini, maka kita ubah akan menjadi tentang kisah-kisah. Maka ayat yang betul adalah kesemua hikayat ini menerangkan tentang kisah-kisah dahulu serta mereka menggunakan perkataan yang unik dan juga memiliki keistimewaan yang tersendiri dalam kosakata mereka. Selain itu, terdapat juga kesalahan huruf besar yang terdapat di dalam segala tugasan mereka. Antaranya ialah kesalahan bagi perkataan alam Melayu. Perkataan alam Melayu, huruf A mestilah berhuruf besar. Selain itu, bahasa. Bahasa mestilah menggunakan huruf kecil apabila di pertengahan ayat. Malah hal ini salah kerana hal ini mempunyai kesalahan kerana bahasa di dalam ayat tersebut, iaitu bahasa itu bersambungan daripada satu generasi ke generasi yang lain mengikut peredaran zaman. Bahasa terletak di permulaan ayat. Oleh itu, bahasa B dalam perkataan bahasa mestilah berhuruf besar. Seterusnya ialah manakala menurut Kamus Dewan edisi keempat Bahasa Melayu, klasik bermaksud kesusasteraan atau kesenian lama yang abadi serta tinggi nilainya. Kamus Dewan edisi keempat, ia merupakan tajuk kepada buku tersebut, maka ia mestilah berhuruf besar di permulaan ayat, iaitu K mestilah huruf besar, D mestilah huruf besar, E mestilah huruf besar dan K bagi keempat mestilah berhuruf besar. Seterusnya ialah bahasa yang digunakan sebelum kedatangan India ke Kepulauan Melayu ialah bahasa Melayu Purba. Kepulauan Melayu menunjukkan sesuatu tempat. Maka kepulauan, K bagi kepulauan mestilah berhuruf besar. Seterusnya kita masuk ke kesalahan huruf besar. Okey. Yang pertama ialah bahasa Melayu kuno juga dijadikan bahasa perantara dan bahasa perhubungan pada zaman tersebut. Pembetulan, bahasa Melayu kita besarkan huruf M kerana ia merupakan kata nama khas. Seterusnya ialah namun pengaruh Hindu-Buddha hanya bertahan sehingga penghujung abad ke-13 sahaja, kemudian diambil alih oleh agama Islam yang memasuki Kepulauan Melayu dari Sumatera. Jadi kat sini kita betulkan perkataan Sumatera, huruf S kita besarkan kerana ia merupakan ia merupakan nama tempat. Yang ketiga, jelaslah pengaruh Arab dan agama Islam sangat berkembang pada masa itu di Nusantara. Pembetulan dia kita betulkan Arab dan Islam, huruf A dan I kita besarkan. Yang keempat ialah pada zaman kegemilangan Melayu klasik, ia dimulai dengan Melayu Melaka, Aceh dan Johor Riau. Jadi kita betulkan, kita besarkan huruf M, Melayu Melaka, huruf A Aceh dan Johor Riau, huruf J dan R. Kita betulkan kerana ia merupakan nama tempat. Jadi kita kena besarkan. Baiklah, mari kita analisis kesalahan huruf besar yang terakhir, iaitu tambahan lagi menurut Abdul Rashid Melebet
dan Ahmad Johari Moain dalam kurungan 2006, ia menyatakan bahawa zaman bahasa Melayu klasik merupakan zaman yang panjang. Kesalahan huruf besar di sini adalah nama penulis Abdul Rashid Melebek dan Ahmad Johari Moain. Huruf R, huruf M, huruf A, huruf J dan huruf M mestilah ditulis dalam huruf besar kerana nama penulis adalah merupakan kata nama khas. Maka sewajarnya ditulis dalam huruf besar. Dia akan menjadi satu kesalahan lah. Maka pembetulan yang betul adalah A. Abdul Rashid Melebek, A, R dan M adalah huruf besar serta Ahmad Johari Moain, A, J, M juga dalam huruf besar. Pembetulan ayat yang betul adalah tambahan lagi menurut Abdul Rashid Melebek dan Ahmad Johari Moain dalam kurungan 2006, ia menyatakan bahawa zaman bahasa Melayu klasik merupakan zaman yang panjang. Dan kesalahan yang terakhir ialah kesalahan huruf kecil. Antaranya ialah zaman bahasa Melayu purba, P itu mestilah berhuruf kecil kerana ia tidaklah merupakan kata khas. Sama juga seperti zaman bahasa Melayu moden, M tu mestilah berhuruf kecil. Kawasan pertempatan. Seperti yang kami dapati bahawa kawasan pertempatan ini terletak di pertengahan ayat. Maka kawasan pertempatan K bagi kawasan itu mestilah berhuruf kecil. Dan bahasa Melayu klasik. Klasik merupakan bukannya kata nama khas. Jadi, K bagi klasik mestilah berhuruf kecil. Bahasa Jawa. Bahasa juga sama seperti yang saya katakan tadi, bahasa bukanlah kata khas. Maka bahasa mestilah berhuruf kecil. Sebelum Masihi, kami mendapati bahawa sebelum Masihi itu perkataan itu terletak di pertengahan ayat, di hujung ayat. Maka sebelum Masihi mestilah berhuruf kecil bagi S sebelum itu. Sekian, terima kasih daripada kami. Assalamualaikum.